Okey, terima kasih untuk cerita Pagi Melaka. Seterusnya Irfan, kita nak berbicara mengenai AI. AI ni bukan satu perkara baru. Benda itu dah lama, tapi ada di antara kita mungkin dah dengar, dah baca, tapi tak sedar bahawa kita dah pun menggunakannya sekarang ini. Jadi kita nak memahami lebih lanjut apakah itu AI, dan sambil-sambil itu ada satu persidangan sebenarnya mengenai dengan AI ini yang akan berlangsung nanti, iaitu AI KL. Jadi untuk itu kita akan bersama dengan tetamu cukup istimewa. Kita persilakan Navindran Karunakaran, pengarah ilmu teks yang berat dan juga merangkap penolong pengarah AI KL. Selamat pagi, apa khabar? Selamat pagi, terima kasih atas jemputan. Sama-sama. Okey, macam saya katakan tadi, kita mungkin dah pernah baca, dah pernah dengar pun mengenai AI ini, tapi tak ramai yang betul-betul faham mengenai konsep AI ini. Mungkin Tuan boleh jelaskan apakah AI dengan bahasa yang paling mudah? Okey, acap kali kita sering kedengaran di pelosok dunia teknologi baru ni, iaitu AI KL. Dalam bahasa kita panggil kecerdasan buatan ya. Di mana saya nak bagi feel good. Kebanyakan manusia ni dia rasa benda ni akan menggugat tugasan mereka. Lebih lagi warga kerja. Okey, so feel good dia kalau kita tengok zaman 90-an, di mana komputer peribadi bila dia diperkenalkan di Asian country, mereka rasa alamak, tugasan kita dah diambil alih oleh komputer peribadi. Sebab kalau kita tengok secara matematik, satu komputer boleh buat 10 kerja dia. So maksudnya yang 9 tu tak dapat kerja. Tapi kalau kita realisasi, komputer telah beri banyak peluang pekerjaan yang baru. Web development pada masa zaman 90-an semua nak berpusu-pusu nak buat laman sesawang untuk mereka nak promote. So banyak pekerjaan telah wujud disebabkan oleh teknologi komputer peribadi. So apa yang saya nak katakan di sini ialah revolusi tetap akan berlaku. Kita sebagai manusia, kita kena bersedia, lepas tu bergerak seiring dengan teknologi baru. So untuk persediaan inilah kita telah wujudkan AI KL yang saya boleh katakan ulung kali. Ada juga banyak persidangan AI, tapi dia spesifik untuk AI robotik, dia spesifik certain industri je. Lepas tu AI kewangan. So di AI KL kami akan tekankan 7 aspek di mana kecekapan dan peningkatan produktiviti, lepas tu kualiti yang lebih bagus yang boleh mengurangkan ralat manusia. Lepas tu kepantasan pemantauan, kepantasan what we call productivity. Lepas tu untuk entrepreneur. Berkeupayaan untuk memperluaskan peluang pekerjaan, peluang mempromotkan produk mereka bukan saja di dalam negara tapi di luar negara. Baik. Dan kalau kita melihat sebenarnya ada 7 aspek yang akan ditekankan dalam persidangan kali ini. Jadi kepada penonton sahabat MBC, mereka nak tahu apa antara manfaat yang mereka boleh dapat sekiranya mereka menghadiri dan mengikuti persidangan AI KL ini. Dalam persidangan AI KL kami, kami ada lebih daripada 10 penceramah. Mereka ni saya boleh kata otai-otai lah. Mereka gunakan AI ni dalam tugasan harian mereka. Kenapa mereka guna? Sebab organisasi mereka sendiri telah adapt teknologi ni dan mereka bermanfaat 7 aspek. Saya nak ceritakan 2-3 penceramah iaitu dari Google, Encik Raja Azmi Adam. Beliau merupakan country director untuk bahagian pendidikan. Beliau akan ceritakan bagaimana dalam Google itu sendiri ada perubahan multiple time dalam memperkembangkan teknologi KB ini. Dari dari generasi transformer, PALM sampai ke BAT. BAT digunakan NLP, Natural Language Program. Lepas tu dia akan dalam persidangan ini juga dia akan sentuh Lambda 2. Teknologi dalam AI itu sendiri ada satu lagi kelebihan. Dia belum diperkenalkan di global, tapi dia akan bagi 2-3 tips lah. Lepas tu dia akan bagi satu lagi teknologi Duet AI, di mana saya bagi satu contoh yang simple.
kita ada minit mesyuarat. Selalu kita kena perlukan seorang lagi untuk buat minit, catat semua kan. Tapi KB ni, kecerdasan buatan ni, dia menggunakan machine learning, pembuatan pembelajaran mesin di mana dia boleh catat siapa yang kata apa, lepas tu dia akan buat follow up action register, siapa apa yang diminitkan tu itu ada tak into action. Nampak tak AI bagaimana dia boleh beri satu kualiti yang lebih bagus untuk manusia. Baik. Okey, kalau kita bercakap mengenai AI ni bukan satu perkara yang baru. Dah lama pun sebenarnya. Cuma baru-baru ini sahaja yang gempak lah orang kata di peringkat global kerana kewujudan ChatGPT itu. ChatGPT itu seolah-olah merubah segala-galanya dan ini membuka mata semua orang mengenai AI. Sehingga ada yang mengatakan bahawa ChatGPT itu ialah AI ialah ChatGPT. Tak ada benda lain mengenai AI. Ini yang mereka kena patut faham. Kebanyakan warga kerja ni dia buat ChatGPT. Bukan ChatGPT, ada ClickUp, Copilot dari Microsoft. Dia simpan macam kawan karib dia sebelah dia, nak buat dokumentasi. Lepas tu nak buat perjanjian, dia pakai dokumen-dokumen yang available yang diberi oleh machine learning ni. Lepas tu dia hantar ke organisasi lain. Tapi dia ni orang kata AI ni kalau kita pakai dia boleh tikam kita dari belakang sebab contoh saya bagi contoh, saya buat satu agreement menggunakan ChatGPT, saya ambil maklumat, lepas tu saya hantar dekat, contoh saya bagi dekat Ika. Lepas tu Ika pula pakai teknologi AI yang sama, dia akan bila Ika guna, dia beritahu dokumen ni datang dari mana semua. So, dia bagi detail. Nampak tembelang saya yang saya ni tak buat kerja. Saya ambil semua daripada ChatGPT. So dalam persidangan ni kami akan tekankan bagaimana algoritma, bagaimana prompt yang betul digunakan. Dia bukan setakat yang macam Ika bagi tahu tadi, di mana dia guna untuk ChatGPT ni, AI ni ChatGPT. Dia lebih daripada itu. Sebab apa? Untuk satu AI ni kita kena perlukan satu lagi penceramah, Chief Data Scientist dari Petronas akan terangkan untuk AI kita kena ada satu data data mentah, raw data bersamaan dengan pengkalan pusat, sebab dalam organisasi ini data ni berteraburan. Kita kena kumpul dalam satu dalam pusat. Baru kita masukkan aplikasi-aplikasi AI, data tu akan jadi meaningful. Dia boleh bagi futuristik macam contoh ada produk, dia boleh bagi tahu mana nak market, mana platform yang terbaik, target nak masuk social media ke, social media mana, Facebook ke, Instagram ke. So dia boleh cadangkan meramal masa depan. Ya, dia meramal masa depan. Lepas tu accuracy dia macam saya boleh kata macam 90+% accuracy dia tu. Tapi sekarang AI masih berkembang kan. Di masa yang akan datang, dia akan bagi accuracy yang hampir tepat. Itulah kalau kita bercakap mengenai AI ni kan, Irfan, dia ada dua tau. Dia ada AI lemah, dia ada AI kuat. Setakat ChatGPT Siri itu yang lemah. Itu yang lemah, itu kalau yang biasa-biasa. Kalau yang kuat ni di luar imajinasi kita dah sebenarnya. Betul. Kan. Jadi mungkin itu yang juga akan dibincangkan dalam persidangan ini. Tapi yang menarik untuk persidangan ini, siapa kumpulan sasarannya? Siapa yang terlibat? Kalau kumpulan sasaran, seperti saya kata tadi, AI KL ni satu kemah besar. Dia merangkumi semua aspek, semua sektor pedestrian boleh datang. Pertanian, kewangan, logistik, tak kira lah. Lepas tu bidang yang siapa pun boleh. Sebab apa? Penceramah kita datang dari pelbagai bidang. Kita pun ada penceramah yang saya rasa bangga bila saya sebut ni Dr. Mazlan Abbas, dia ada produk sendiri Favor IoT. Dia akan demo. Bila dia demo, kita boleh visualize. Lepas tu kita boleh merealisasikan macam demo ni boleh membawa kita macam mana kita nak implement di organisasi kita. So bagi saya, siapa yang target yang kena hadir dalam persidangan ni, mereka yang C-level. Mereka yang inginkan perubahan dalam dalam organisasi mereka. Kami juga sarankan entrepreneur yang dahagakan produk bagus. Macam mana nak bawa ke pelosok dunia. So entrepreneur SME. Kami juga sarankan
mahasiswa-mahasiswi Ya, betul. yang akan melangkah ke alam pekerjaan, dia akan dapat tips. Lepas tu mungkin dia bahagian accountant, mungkin dia bahagian pharmaceutical. Tapi dengan AI dia boleh tahu di mana dia boleh belajar untuk dia kompeten dalam dunia teknologi dan relevan untuk organisasi yang dia nak pergi interview. Okey. Ya. Untuk pelengkap hari ini, saya sebelum kita berhenti saya nak tahu juga apa yang ada atas meja ni sebenarnya. secara ringkasnya, Dok. Secara ringkasnya. Secara ringkas ni, teknologi ni diperkenalkan tahun 2013. Okey. Kenapa saya bawa teknologi ni? Saya nak bagi tahu dalam seabad ni dia sebenarnya buat video call. Macam contoh saya pakai macam nampak macam Robocop kan? Wah. Saya nampak skrin 21 inci. Di mana 21 inci. Wah. lepas tu contoh Irfan mungkin chief engineer saya. Katakan di sini ada satu mesin besar. Saya boleh buat video call. Irfan sebagai jurutera senior saya boleh guide, boleh buat AR marking, mana wire mana nak potong semua. So ini video call, tangan saya senang nak buat kerja kan. Tapi dengan adanya AI teknologi, Irfan tak perlu dalam call saya. Cuma menggunakan AI, masukkan semua data semua tu, di mana bila saya buka lensa ni, ini machine learning. Dia nampak mesin tu, dia boleh bagi tahu history komponen apa yang dah pernah diperbaiki. Kacamata pintar ni juga akan bagi cadangan. Mungkin boleh tak you buat komponen yang C dengan D, dengan perbaiki ni mungkin mesin ni boleh jalan. Nampak tak daripada human intervention ni, dia kacamata sendiri ni boleh jadi guidance untuk. Jadi saya dah tak ada kerja dah nanti. Sama juga macam kenderaan kereta pandu sendiri kan. Cuma kita berani tak berani lah sekarang ni. Bukan tak dapat kerja. Tapi tugasan bertambah sebab kena masukkan data sebagai kan. Itu dia ni teknologi tak akan omitkan manusia. Dia akan bagi lebih pekerjaan. Saling melengkapi. Itu kesimpulannya. AI tidak akan menggantikan manusia tapi ianya melengkapi dan sebenarnya ia memudahkan lagi kehidupan seharian kita. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Navindran Karunakaran, pengarah ilmu teks dan berhad dan juga penolong pengarah AI KL. Kita doakan agar persidangan ini berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya, penonton Sawak Malaysia, kita akan ke Pulau Pinang pula ni nak makan nasi kandang. Kita nak bersama dengan rakan pelapor di sana, Haris Ismail untuk perkongsian kelas kamera ICT by Community OKU Perlihatan. Silakan.